Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Warizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna awwal an-nasi yuqda yawm al-qiyamati 'alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala ta'ala fama 'amilta fiha. Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala ta'ala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala ta'ala fama 'amilta fiha. Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala ta'ala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'aliman wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya orang yang mula-mula sekali dihukum pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah mati syahid. Lalu didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang syahid itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan segala nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kepadanya, dan dia pun tahu tentang nikmat-nikmat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan pada nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kamu? Lalu dia berkata, aku telah berperang untuk engkau ya Allah hinggalah aku mati syahid. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu dusta, kamu tipu. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil. Tetapi kamu berperang ni bukan kerana Allah, kamu berperang ni supaya orang cakap kamu ni berani. Kemudian disuruhlah dengannya dan diheret atas wajahnya hinggalah dia dicampak ke dalam neraka. Dan yang keduanya adalah lelaki yang belajar ilmu, dan dia telah ajarkan ilmunya kepada orang lain beserta dia baca Quran. Lalu didatangkan segala nikmat-nikmat itu di hadapannya, lalu dia dibawa kepada Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa taala cerita segala nikmat-nikmat yang telah Allah Taala bagi kepada dia. Dan dia pun mengetahui, dan dia mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa yang kamu telah lakukan pada nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi? Lalu dia berkata, aku belajar ilmu, dan aku telah ajar ilmu ni kepada orang lain, dan aku baca pula Quran untuk kamu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu dusta, tetapi kamu belajar ni supaya kamu dipanggil sebagai orang alim, dan kamu baca Quran ni supaya kamu dipanggil sebagai qari. Kemudian didatangkan kepadanya malaikat, dan dia diheret dengan wajahnya, dan dia dicampak ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi, dan juga Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni, Masjid Madabaru Sungai Buloh ni, untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kuliah subuh kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kita baca dalam kuliah maghrib yang lepas. Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang sahabat yang duduk
tengah padang pasir. Kerja dia bela kambing. Selain ini bela kambing ni orang Badui. Tapi dia ni bukan orang Badui. Tapi dia ni orang kerja seperti mana orang Badui kerja. Iaitu di tengah padang pasir. Jadi bila Nabi SAW sampai ke Madinah dalam sejarah hijrah Rasul SAW, dia dengar berita Nabi SAW dan dia tinggalkan segala kambing-kambing dia pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi SAW, dia masuk Islam dan dia berbai'ah dan bai'ah dia dengan Nabi SAW pada masa itu adalah bai'ah orang Madinah. Sebab masa itu bai'ah dulu, satu bai'ah orang Madinah yang disebut sebagai bai'ah hijrah. Ada satu lagi dia bai'ah orang Badui. Cara bai'ah orang Badui, cara bai'ah orang bandar ni tak sama. Ialah orang Badui kan. Orang Badui ni tahulah cara sembang dengan dia orang kan. Jadi bai'ah. Lepas tu dia balik ke tempat padang pasir dia jaga kambing tu. Dan dia ada 12 orang masuk Islam pada masa tu. Bila ada 12 orang masuk Islam pada masa tu, dia ni bagi-bagi. Ada sebaru pergi ngaji dengan Nabi, balik cerita, lepas tu tukar pula orang lain. Dok buat pusing-pusing macam tu. Last sekali Uqbah bin Amir Al-Juhani rasa rugi dok main bulan-bulan macam ni. Kalau lah aku pergi mengaji sepenuh masa full time dengan Nabi Muhammad SAW lagi best. Last sekali dia berhenti daripada kerja jaga kambing tadi, full time duduk dengan Nabi Muhammad SAW, belajar dengan Nabi SAW. Belajar sampailah satu cerita dia bermusafir bersama dengan Nabi SAW. Dan pada masa tu Nabi Muhammad SAW naik unta dan dia di bawah unta, dia pegang tali unta Nabi. Dok jalan tu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ni tanya dia, kamu tak penat ke? Soalan Nabi ni walaupun dia Nabi, walaupun dia Perdana Menteri, walaupun dia tu Habibullah, walaupun dia tu kekasih Allah, walaupun dia tu Khalilullah, orang yang rapat dengan Allah, tapi baik, orang baik Kalau kita itu belagak sakadar tu, kau jalan aku selama mampu lah kau. Kalau kita kan. Tapi Nabi SAW ni kata, kamu tak penat ke? Kamu naiklah biar aku turun pula. Uqbah bin Amir ni dia tak nak turun, tapi sebab Nabi Muhammad suruh, susahlah Nabi suruh, dia pun turun juga. Dia turun, Nabi Muhammad SAW turun, Uqbah bin Amir pun naik unta, tapi di tengah jalan tu tak sedar hati. Alah, tak sanggupnya aku, Nabi Muhammad dah berjalan, aku duduk kat atas, tak sedar hati. Dan dia pun cakap pada Nabi Rasulullah, kamu pula naik, aku pula turun. Padahal sekejap pun dia pun turun, Nabi Muhammad SAW naik. Masa Nabi Muhammad sampai naik turun tu, Nabi Muhammad SAW kata, adakah mahu aku ajarkan kepada kamu 2 surah yang ada kelebihan, dan kelebihan itu cukup besar. Uqbah kata, rugi kalau Nabi tak ajar. Dia kata 2 surah itulah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surah ni boleh selamatkan kita daripada sihir. Kita kalau kena sihir, kita baca surah ni, insya-Allah sihatlah, insya-Allah. Kalau tak sihat juga bukan masalah surah, itu masalah kita yang salah baca. Jadi baca dulu, insya-Allah kan. Bacalah. Dan dia dengarlah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Uqbah bin Amir ni dia ni hidup sampai era Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Yang jadi khalifah Islam nombor 1 adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Lepas pada itu ada seorang lagi, Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada era Muawiyah ni lah dia meninggal dunia. Dan dia meninggal di Syria, Damsyik, Syria, dan dia sempat jadi gubernur Islam di Syria. Ini orang nama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir ni dia banyak cerita hadis dekat kita. Antara hadis dia disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang dekat kita menunaikan sembahyang dan juga menanam jenazah pada 3 waktu. Yang pertamanya selepas daripada sembahyang subuh, yang kedua ni selepas daripada sembahyang asar, dan yang ketiga ni ketika matahari tegak atas kepala. Jadi ulama-ulama fiqh bahas tentang hadis ni. Antara yang ulama fiqh bahas, kita ni tidak ada sembahyang ba'diyah subuh, tidak ada sembahyang ba'diyah asar. Nabi Muhammad SAW pernah sebut, la salata ba'da salatil fajri hatta tatla' asy-syams. Nabi Muhammad SAW pernah sebut, kata Nabi, tidak ada sembahyang selepas sembahyang subuh hinggalah terbit matahari. Dan satu lagi kata Nabi SAW, la salata ba'da salatil maghrib hatta tatla' asy-syams. Kata Nabi SAW, tidak ada sembahyang selepas daripada sembahyang asar hinggalah tenggelam matahari. Maknanya tidak ada sembahyang ba'diyah subuh, tidak ada sembahyang ba'diyah asar.
Kalau ada orang buat, kita tegur. Orang yang kena tegur tu jangan duk belagak pula. Ni kadang kita tegur, apa ni sebenarnya Pak ada suruh mana ada. Dia kata, kau tahu apa, kau budak-budak. Oh, kita pula budak-budak. Padahal dia mangkuk ayun. Dia mangkuk ayun, kita pula budak-budak kan. Dia ada ni ada. Ada cerita ni real kan. Masa nak belajar Pakistan, dia jumpa ni. Adalah rupa-rupanya orang yang pergi tu SB. Masa nak duduk tu lah sekalian nak balik tu musim budak-budak Malaysia kena tangkap masa tu. Sebab isu JI. Masa tu musim-musim kena tangkap. Ustaz ni Andi kena tangkap. Siapa lagi? Ramai lah. Ustaz Masran kita kena tangkap kan. Yang tu musim-musim menangkap masa tu. Masa tu budak-budak Pakistan dekat budak Malaysia di Pakistan ni selalu di orang nak cari maklumat, pelajar-pelajar Malaysia di Pakistan terlibat dengan mujahidin ataupun tidak. Jadi adalah SB pergi dekat Pakistan, masuk universiti sekali dengan kita. Jadi dia belajar sekali. Jadi bila time semayang asar, ada seorang SB lah, Muhammad tahu. Kita ingat, kita tak tahu masa tu, last kali baru tahu. Bila pakat-pakat kena tangkap baru tahu lah, Muhammad ni SB rupanya. Dia berlaku sebelajar Pakistan. Dia semayang asar, lepas semayang asar dia bangkit, semayang ba'dih asar. Kawan kita ni tengok makan gelak, apa semua yang ba'dih asar mana ada. Kutuk kan, pompa-pompa nak kutuk. Lepas tu cakap ke dia, mana ada semayang ba'dih asar? Dia kata apa, kau tahu apa, kau budak-budak? Oh, dia kata kita budak-budak. Padahal dia mangkuk ayun, buat mangkuk tandas. Dia tak sedar dia mangkuk tandas. Jadi dia ada macam tu kan. Tapi sebenarnya memang tak ada lah. Ba'dih subuh, ba'dih asar ni memang tak ada. Dan satu lagi, kita ni tak boleh nak semayang sunat mutlak ketika matahari tegak atas kepala. Waktu tu adalah waktu yang haram. Semayang sunat mutlak selepas subuh, semayang sunat mutlak selepas asar tak boleh. Kecuali bila matahari dah tenggelam, satu lagi matahari dah timbul betul-betul kan. Dia panggil waktu duha. Ada satu lagi istilah yang di kalangan kita amalkan juga, dipanggil semayang sunat isyraq. Semayang sunat isyraq. Semayang sunat isyraq ni nama kedua bagi semayang sunat duha. Di kalangan ulama-ulama fiqh dia panggil semayang sunat duha. Di kalangan ulama-ulama tasawuf dia guna istilah isyraq. Semayang sunat isyraq tu sebenarnya semayang sunat duha lah. Dia nama serupa nama dia berbeza tapi maksud dia serupa. Tu sunat isyraq. Dan semayang sunat isyraq ni time duha tu. Dia mesti selepas matahari timbul, kita boleh nak semayang sunat duha ataupun kita nak semayang sunat isyraq. Itu semayang sunat isyraq. Tapi dalam beberapa keadaan kita boleh juga semayang selepas daripada subuh, selepas daripada semayang asar, lepas matahari tegak atas kepala, iaitu semayang yang ada nama. Contoh macam semayang tahiyatul masjid. Yang tu boleh. Semayang tahiyatul masjid ni lepas asar pun tak apa. Ni kita dah semayang dekat surau tempat lain, contoh semayang subuh. Hari ni ada kuliah dekat masjid, anak mengajar contoh. Orang pun datang tu Nabi Muhammad suruh semayang tahiyatul masjid sebelum kita duduk kan. Kita dah semayang dah dekat surau orang kita tu, semayang subuh tu kan. Kita mari sini kita tak semayang lagi tahiyatul masjid. Kita datang semayang tahiyatul masjid 2 rakaat. Walaupun kita dah semayang subuh sekalipun. Yang tu tidak dihalang walaupun selepas daripada subuh. Sebab semayang sunat itu semayang yang ada nama. Itu hukum lah. Dan yang keduanya tentang tanam jenazah. Tanam jenazah ni kalau sengaja, ada waktu lain tapi sengaja juga nak pergi tanam lepas daripada subuh, sengaja juga nak pergi tanam lepas daripada asar, sengaja juga nak tanam masa matahari tegak atas kepala. Hukum kita sengaja nak tanam pada waktu-waktu ini adalah haram. Tapi kalau dah tak ada timeline, itu yang kita sempat nak buat, yang tu tak apa. Kita nak kejar masa contoh, dan kejar masa tu tiba lepas subuh baru boleh tanam, yang paling segera kan. Yang tu jadi tak ada masalah lah. Hukumnya adalah harus. Dan jenazah ni kita pesan Nabi tu segerakan. Tanam jenazah ni perlu disegerakan. Jangan duk buat macam budaya orang Melayu kita, bila nak tanam jenazah, daripada rumah tu dia berhenti dekat pintu tu, break sekejap. Ada pula tukang berhenti, Pak Imam lah masalah. Berhenti sekejap, Al-Fatihah, pompa macam Fatihah, lepas tu berjalan 3-4 langkah, break sekejap. Ada break tak tahan. Fatihah 3-4 kali dia baca Fatihah kan. Yang itu bukan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan sahabat dan bukan amalan imam-imam mazhab 4. Dan itu sahabat tak buat, Melayu je buat. Ini Islam Melayu tu. Tinggallah Islam Melayu ni, buang masa Islam Melayu ni, pakai Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi ini kita dah bincang dalam kuliah lepas. Hari ini insya-Allah nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang anda baca ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada cakap dekat kita. Apa kata Nabi sallam? Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha
Qala ta'ala fama amilta fika qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala ta'ala kazabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kata Nabi SAW, orang yang mula-mula sekali akan dihukum pada hari kiamat adalah, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Nombor satu, Allah Ta'ala ni dia akan hisab orang yang akan diazab di akhirat nanti adalah orang mati syahid. Orang mati syahid ni cerita masuk syurga, tiba-tiba kita cerita orang mati syahid masuk neraka. Kok mana pula ni? Nabi Muhammad disebut dalam hadis. Apa cerita dia? Kata Nabi SAW, ia dibawa menghadap. Jadi dibawa menghadap ke hadapan Allah Subhanahu Taala. Bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala menyatakan kepada satu persatu nikmat-nikmat ni. Bila malaikat ambil orang mati syahid ni, tarik depan Allah Subhanahu Taala, Allah Taala bagi sebut nikmat-nikmat Allah Taala bagi pada dia. Ni aku bagi kepada kamu ni tenaga. Aku bagi pada kamu ni makan. Aku bagi kamu ni minum. Aku bagi kamu ni 1 2 3 4 senjata Allah apalah kamu pergi perang. Betul ke tidak? Last sekali, betul ke tidak ni? Tanya dia. Dia kata apa? Lalu dia kata fa'arrafahu ni'amahu. Allah Ta'ala sebut segala nikmat-nikmat kepada dia. Fa'arrafaha, dan dia kata betul. Tu yang nikmat-nikmat kamu cerita ni Allah betul, aku akui benda tu. Kemudian Allah Ta'ala tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu buat pada nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, wahai orang yang mati syahid? Allah Ta'ala tanya balik. Jadi bila Allah Ta'ala tanya macam tu, dia kata qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berperang ni untuk kamu ya Allah, dan aku berperang untuk punya bersungguh sampai aku ni mati syahid. Kata orang mati syahid ni. Kemudian qala ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Kadzabta, tipu, bohong. Jud bolte, tu orang Pakistan. Jud bolte, tipu. Kau tak betul cakap ni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tetapi kamu berperang ni sebenarnya orang pakat cakap kamu ni orang berani. Faqad qil, itulah yang sebenarnya berlaku. Summa idumira bihi, kemudian dia pun disuruh dengannya, iaitu malaikat datang mencepuk kepala dia. Dia pun jatuh terlentang, bila jatuh terlentang fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian malaikat pun pegang kaki dia, tarik dalam keadaan terheret. Sampai depan neraka, balik masuk neraka. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ni ada 2-3 benda kita boleh belajar. Yang pertamanya, cerita tentang orang mati syahid, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ni hebat. Kita kena berjihad. Nabi SAW dia pernah sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, man mata wa laysa fi nafsihi barang siapa yang mati wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dan dia tidak ada niat sikit pun untuk nak mati syahid, tak ada sikit pun niat nak berperang untuk memenangkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang macam ni kata Nabi SAW, kalau dia mati satu golongan orang-orang munafik pula yang bilang. Siapa kata? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamnya dia perang untuk memenangkan kalimah Allah SWT ni penting. Dan kalau kita berjihad, jihad itu merupakan satu pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita berperang, kita mati syahid, Allah Ta'ala bagi macam-macam kelebihan. Antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada orang mati syahid ni, yang antaranya Nabi Muhammad SAW menyatakan, kita akan diampunkan dosa pada titik darah yang terawal. Kita perang kat Palestin, duduk tengah-tengah perang tu orang tembak. Bila tembak tu terpancar darah yang mula-mula sekali keluar je darah mula-mula tu, terus Allah terhampus segala dosa. Itu kelebihan orang mati syahid. Kita ni dosa apa tak buat? Berzina, merompak, apa lagi? Berzina, merompak, mencuri, berempat, kata ke orang, macam-macam kita dah buat. Dah buat macam-macam tu, tiba-tiba kita mati syahid, segala dosa-dosa tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mati syahid satu. Antara lain, kata Nabi SAW, dia akan dikahwinkan dengan 70 orang anak bidadari syurga. Itu biasa. Kita kahwin biasa. Boleh kahwin dengan anak bidadari syurga, Syekh. Anak bidadari syurga ni lagi lawa daripada perempuan dekat Malaysia. Saya cerita perempuan dekat Malaysia, perempuan tamu ke bumi tu lawa lagi bidadari syurga. Siapa perempuan paling lawa dekat Malaysia ni? Perempuan yang paling lawa dekat Malaysia ni agak-agak enam Maya Karim. Agak enam lah. Tidak Allah alam lah. Kan? Anda rasa Maya Karim nak lawa ni. Punya lawanya Maya Karim kita tengok naik karan. Karan boleh naik punya lawa Maya Karim.
Kita rasa lawa dah tu. Ingat, banyak kali ni lawa macam mana pun kita kena ingat kentut dia tetap busuk. Ingat situ dekat dunia ni siapa yang paling lawa? Lawa ni kita rasa mungkin Ashwarai kot lawa kot. Pelakon Hindustan tu kan, yang kahwin dengan anak pada Amitabh Bachchan. Baru ni keluar tak lawa dah, kembang habis dah, boleh anak seorang kan. Contoh kita rasa itulah paling lawa sekali lah. Kita tengok filem apa, filem Muhabbatin, Shah Rukh Khan dah berlakon dengan dia dalam filem. Lawa sekali dia senyum, kita jam, tension hilang otak sekejap. Punya lawanya orang nampak Ashwarai ni. Tapi kita kena ingat, Ashwarai ni lawa macam mana pun, kalau nak bandingkan dengan perempuan dalam syurga, jauh lawa perempuan di dalam syurga. Ingat orang perempuan pula rasa cemburu. Alah, orang lelaki je dapat, takkan kami tak dapat bidadara kot. Dia nak juga rupanya. Kan? Ni orang lelaki je nak. Orang lelaki cerita pasal bidadari seronok. Orang perempuan muka semua tak puas hati. Hampir ni ustaz, tak ada cerita bersedia je kan. Orang perempuan tak ada juga. Ada. Siapa dia? Bukan orang lain, suami dia juga kan. Kalau ustaz tak best dah. Dah kenal dia dah. Dalam syurga terus jadi best. Dalam syurga terus jadi best. Allah Ta'ala bagi lawa, Allah Ta'ala bagi handsome. Allah Ta'ala kalau tak ada gigi, Allah Ta'ala bubuh gigi. Kedut-kedut jadi terik habis dah kulit. Itu kelebihan hidup di dalam syurga. Tapi kita ni, kalau kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita mati syahid, Allah Ta'ala beri kelebihan. Kita boleh kahwin dengan anak bidadari syurga. Antara lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita boleh bagi syafaat kepada 7 orang ahli keluarga kita. Kita ni masuk syurga sebelum mati syahid. Contoh, bapa kita masuk neraka, mak kita masuk neraka, bapa saudara kita masuk neraka, kawan-kawan kita masuk neraka. Contoh kan. Jadi bila kita tengok bapa tu masuk neraka, kita ni masuk syurga, kita ni ada boleh buat proposal. Hantar ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak fulan masuk syurga. Allah Ta'ala tengok sebab engkau mati syahid, masuk syurga, geng-geng ni boleh masuk syurga. Nak cerita ni kelebihan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jihad ni dia ada tau sampai kiamat. Jihad ni dia akan ada sampai hari kiamat. Palestin jihad, baru ni ada bisnes sekejap, orang kata dekat Palestin tidak ada jihad. Adalah geng-geng ulama. Dia kata dia ulama. Anda pun tak faham macam mana kita boleh menggelarkan diri kita sebagai ulama. Siapa nak gelarkan ulama? Imam Syafi'i pernah tak mengaku saya adalah ulama? Pernah dengar? Tak pernah dengar tau. Dan tu yang nak mengata saya ni ulama, perasaan bagus. Padahal tak bagus pun. Orang panggil al-maghruru bi nafsi, syok sendiri. Dia syok sendiri ni problem kan. Okey, jadi cerita dia sekarang, ada satu geng yang menggelarkan diri mereka sebagai ulama. Dia kata tidak ada jihad di Palestin. Kita pun pening tahu macam mana kau boleh kata tak ada jihad di Palestin, sedangkan rakyat Palestin tu sendiri ditekan oleh orang Israel. Sedangkan tanah-tanah orang Palestin itu dirampas oleh orang Israel. Tak payah cerita besar-besar Syekh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada kita, kalau kita ni berperang di jalan Allah SWT, kita dikira sebagai syahid. Bukan berperang je, kalau kita dibunuh untuk mempertahankan harta pun sudah dikira sebagai syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dekat kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berperang untuk mempertahankan harta dia, itu pun sudah dikira sebagai syahid. Barang siapa yang berperang untuk mempertahankan ahli keluarga dia, itu pun sudah dikira sebagai syahid. Dan siapa dia berperang untuk mempertahankan nyawa dia dan dia mati juga, dia sudah dikira sebagai syahid. Itu pun sudah dikira sebagai syahid, sudah dikira sebagai al-jihadu fi sabilillah. Tapi ada satu geng ni, dia boleh kata tidak ada jihad di Palestin. Kita pun termenung. Lepas tu, macam mana Palestin? Kita keluar ramai-ramai, kita tinggalkan negara Palestin itu kepada orang Israel. Seronoklah Israel. Itu aja nak pun. Nampak tak? Tapi payah. Geng-geng ni susah. Ada geng macam tu kan? Ada dekat Malaysia. Jihad ni sebenarnya ada. Quran sendiri banyak cerita pasal jihad. Hadis Nabi SAW pun banyak cerita pasal jihad. Dan ramai sahabat-sahabat Nabi ni pun terlibat dengan al-jihadu fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma masa kita berjihad ni, kita kena pastikan niat kita berjihad biar betul. Kita kena pastikan masa kita berjihad ni, aku berjihad ni betul-betul kerana Allah. Sebab ada orang berjihad ni bukan kerana Allah tau. Sebab dia berjihad sebab dia ni ayahanda 3 lain. Habis kalau orang pergi berjihad, aku tak pergi, aku ni ayahanda tau tak? Akhir sekali, alamak, nanti orang kata aku penakut. Dia pergi perang. Perang bukan kerana Allah. Kalau dia perang bukan kerana Allah, syekh, dia mati, dia tidak dikira sebagai syahid. Wala'ilhamdulillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi lah syahid ni ada 3 jenis syahid. Dia as-syahid, dia ada 3 jenis syahid. Satu dia panggil as-syahid di dunia, as-syahid fid dunya. Yang kedua dia panggil as-syahid fil akhirah. Yang ketiga dia panggil as-syahid fid dunya wal akhirah. Syahid di dunia ni, syahid akhirat. Syahid akhirat ni macam contoh orang mati kerana jatuh pokok. Dia panjat pokok, tapi panjat pokok tu jangan baiklah, bukan curi buah. Tengok pokok, pokok siapa ni mencuri, naik-naik jatuh mati. Itu bukan syahid tu. Itu mati sebab merompak. Tu lain. Yang kita cerita ni dia panjat pokok, tak ada saja, adalah urusan-urusan penting dia jatuh, mati, terkejut, syahid. Dia masuk kedai mamak, makan-makan, bagus menyerebat, kari pula 5 hari lepas, balik-balik sakit perut. Tak kari 5 hari lepas dia lagi sedap sebenarnya. Yang baru masak ni tak over sedap sebab dia tak over lagi. Kita masuk kedai mamak, mamak tu keluar roti canai, bagi kuah. Kita kata, ini kuah bila ni? Dia kata, ini kuah semalam. Saya tak nak kuah semalam, saya nak kuah ini hari. Cakap ke mamak tu. Mamak tu kata, mamak tu bisik kat telinga kita, kalau nak makan kuah ini hari, kena datang esok. Semalam jugalah, kira-kira kan. Cerita dia tak. Jadi cerita dia sekarang, kita pergi kedai mamak, kita pergi makan. Duk makan, kari tu, kari 4-5 hari tu, balik-balik sakit perut, bolan jamban. Mati tak pasal. Nak jadi cerita, duk cerit derek tu, mati tak pasal. Kita dikira sebagai orang mati syahid. Dia panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni maksudnya mayat dia diurus macam orang biasa, tapi di sisi Allah SWT dia dikira sebagai syahid. Dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang mengandung, perempuan mengandung, dia tengah mengandung tu beranak mati. Anak keluar, dia pun out, dia pun kira sekali. Contoh kan, makcik ni contoh. Bila dia mati sebab melahirkan anak, dia tu pun dikira sebagai syahid. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Syahid akhirat, maksudnya jenazah dia diuruskan seperti makna manusia-manusia lain, jenazah dia. Tapi di sisi Allah Ta'ala dikira sebagai syahid. Satu. Yang kedua, yang dikatakan sebagai syahid ni adalah as-syahid fi dunia. Dia berperang jalan Allah SWT. Perang dekat Palestin, dekat Palestin, dekat Kashmir, Lebanon, bagus punya berperang. Dok tengah berperang tu, dan mati dia ni. Dan dia masa perang bukan kerana untuk memenangkan Islam. Dia berperang untuk menegakkan, untuk nak menyatakan yang dia tu berani sebagai contoh. Ataupun dia berperang sebab nak membangunkan bangsa aku. Berperang kerana kaumiyah, kerana perkauman. Walaupun dia berperang sekali dengan orang Islam, tapi dia mati dan dikira sebagai syahid di dunia. Bermakna jenazah dia tidak dimandikan. Jenazah kan dikapankan dengan kain yang dia pakai tu, dan jenazah dia tidak disemayangkan, tanam macam tu je. Tetapi di sisi Allah Ta'ala dia tidak dikira sebagai syahid. Sebab apa? Sebab hati dia bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni berlaku tau pada seorang lelaki pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Quzman. Dia Quzman ni orang Arab, dan dia ni asabiah. Quraisy ni kuat, semangat kauman Quraisy ni kuat. Arab ni syekh, dia jadi maju ni kerana Islam. Kalau tak kerana Islam, hari ni orang tak tengok Arab ni. Hari ni pun kita pergi ke Mekah tu pun tengok ke Pak Arab, temenong kita panggil Pak Arab, meluat dengan Arab. Dan tu dia pergi sangat ke Mekah sebab Kaabah duduk kat situ. Kalau Kaabah duduk kat mereka, tak pergi negara Arab, pergi kat mereka lagi best. Orang mereka dengan baik, dengan disiplin, dengan cakap, dengan beradab. Orang mereka jauh baik daripada orang Arab. Segitulah kan. Segi sosial teruk pula orang Barat ni. Tapi nak segi disiplin dia, orang Barat disiplin. Kawan anak seorang, dia pergi Perancis, dia cerita sebab anak dia belajar kat sana. Dok berjalan ni, tiba-tiba terlanggar bahu orang putih. Terlanggar. Bila terlanggar tu, orang putih terlanggar dia. Bila terlanggar tu, orang putih sebut sorry. Dia pun buat tak lain. Dia tengok buat tak lain. Dia berjalan. Mak Saleh ni follow dia. Follow berjalan. Dia kata, pahal pula Mak Saleh follow aku ni. Tanya, kenapa? Dia kata, aku minta maaf. Kamu tak kata pun kamu maafkan aku, sebab tu aku follow kamu. Last sekali kau tahu, okey, aku maafkan. Baru dia pergi. Orang Barat macam tu, Syekh. Orang Barat. Dia dah minta maaf. Kita buat tak layan tu, dia pergi follow kita sampai kita maafkan dia. Baru dia tinggalkan kita. Orang Barat. Orang Arab, sepak lagi buat tak layan. Anak belajar dekat negara Arab. Belajar dekat Pakistan lah, tempat nak belajar. Orang Pakistan ni, kita masuk kelas, dia bukan macam universiti macam kita ni. Universiti kita ni ada kerusi, dia ada meja. Pakistan tak, dia duduk macam kita kat bawah. Lepas tu dia ada meja letak kat bawah. Kita duduk macam ni, belajar Pakistan. Duduk. Jadi ramai-ramai tu, datang seorang Pakistan, dia nak langkah tu, nak lalu tepi kita, dia pegang kepala kita, tekan. Kepala kita sengit,
Kalau kat Malaysia lah mudah makan tomoy. Kat Malaysia kan. Dia fikirlah, tapi nak ceritanya orang Arab, orang Pakistan macam tu je. Selam berak dia pun perkataan kita ketuk kepala. Hampir betul. Ini orang Pakistan. Anak belajar di Mesir, masa belajar di Mesir, naik bas, duduk tengah syok naik bas. Kawan sebelah orang Arab, dia duduk sebelah, dia baca buku nota. Buku Arab nota ni, buku nota dia keras, kulit keras macam ni, yang panjang. Buku nota, dia baca buku nota, dia perasan depan tu macam kawan dia. Dia lipat buku dia, dia pergi dekat, dia tengok kawan aku dah ni. Dia ambil buku, ketuk kepala. Dia buku macam tu. Kita tengok, astagfirullahaladzim. Kita ni, ya kawan tu lah paling tengok, lah kawan aku, dia pergi peluk sembang. Elok pula. Kalau kat Malaysia lah, nak pergi ke Malaysia kan. Anak cerita tu lah Arab. Itulah Arab. Kita dekat Mesir, dia Al-Azhar sini, Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar tu Syekh, pagi kalau kita masuk Azhar, dia nak buat tu kat pelajar. Arab panggil kernik, dia panggil. Kita beratur panjang. Daripada pagi turun, lepas subuh dah turun dah daripada rumah sewa pergi ke universiti. Sampai dekat universiti tu, tengok orang beratur panjang. Kita beratur daripada pagi, nak sampai ke depan, nak ambil kad pelajar. Beratur sampai pukul 11 tak selesai lagi cerita daripada subuh. Beratur sampai dekat tempat dia tu, tiba-tiba dia nak berehat. Dia kata, "Aku di sinilah, aku nak minum teh jap." Selama ni kita beratur panjang. Kita aku rasa lah, kalau duk teringat kamu ni bukan jenis makanan ya. Kalau jenis makanan dengan kau sekali aku makan. Dia cakap macam tu dengan Pak Arab kan. Syekh, nak cerita Arab macam tu tau. Budaya dia teruk, perangai dia orang teruk. Tapi orang tetap pergi kat negara Arab. Sebab apa? Sebab Islam datang kat situ. Nabi Muhammad datang kat situ. Kalau Nabi Muhammad datang di kalangan orang Malaysia, orang tak pergi kat negara Arab, mampu tak pergi. Kalaulah Islam tu datang daripada bangsa mereka, mampu orang tak pergi dekat orang Arab ni. Tapi walaupun mana, itulah Arab. Arab ni dulu orang tak layan langsung, tapi Arab ada tamadun selepas datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab ni maju kerana Islam. Arab ni terus jadi fokus manusia ni kerana Islam. Itu Arab nak cerita. Kalau semata-mata Arab, memang orang tak layan Arab ni, buang masa layan Pak Arab ni. Kalau fikir balik nak cerita kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Arab ni jadi maju kerana Islam. Ada di kalangan orang Arab ni, bila berlaku peperangan dalam Islam, dia terlibat berperang. Tapi dia berperang bukan kerana nak bagi Islam menang. Kenapa dia pergi perang? Dia pergi perang tu sebab dia tengok Islam boleh memajukan Arab. Jadi aku berperang nak bagi Arab aku lagi maju. Disebabkan Islam, jadi aku bersama orang Islam lah. Orang tu nama Qusman, nama orang tu. Pergi perang. Tengah perang tu dia punya hebat berperang. Dia bunuh 8 orang. Dia bunuh 1, bunuh 2, bunuh 8 orang dia bunuh. Sahabat Nabi lain boleh bunuh seorang orang, dia boleh bunuh 8 orang. Punya canggih Muhammad nama Qusman. Tapi habis perang, cek antara mayat yang dijumpai adalah mayat Qusman. Mayat Qusman pun ada. Lah, Muhammad ni pun mati juga orang. Ambil mayat-mayat tu, susul mayat orang mati syahid. Nabi Muhammad tengok orang seorang, syurga. Sampai kat Qusman, Muhammad ni neraka ni. Tolak pergi neraka. Ini syurga. Sahabat terkejut. Neraka? Rasulullah, dia dah bunuh 8 orang tau. Kami nampak dia bunuh orang, bersungguh dia berperang sampai 8 orang dia bunuh. Macam mana dia ni masuk neraka ni? Nabi Muhammad kata neraka. Dok, sahabat tak puas hati, dok tekan. Last sekali apa kata Nabi sallam? Orang berperang ni macam-macam tujuan. Ada orang berperang ni sebab apa? Hamiyatan, sebab nak jaga negara. Ada orang perang ni riya'an, nak tunjuk-tunjuk. Ada orang perang ni syuja'atan, nak tunjuk dia berani sangat. Aku ni pergi perang sebab berani ni. Kalau aku tak pergi, dia orang kata berkaki pula. Kan? Macam berlaku pada Abu Jahal. Abu Jahal ni Syekh, asas tak nak pergi perang tau. Dalam peperangan Badar Al-Kubra tak nak pergi asalnya. Tapi ada orang pergi kacau dia. Bukan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni YB Mekah tu, YB esko kerajaan negeri Mekah masa tu. Lawan Islam, gila-gila punya lawan. Antara orang yang diteksa pada masa adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, duduk dengan orang Islam. Tiba-tiba berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Bila berlaku peperangan Badar Al-Kubra, Umayyah ni tak nak pergi perang. Tak nak pergi. Dia duduk teringat Bilal bin Rabah dah sumpah nak bunuh dia. Tak nak pergi, takut. Last sekali datang Abu Jahal. Abu Jahal ni datang, dia ambil kayu stanggi. Kayu yang kita bakar tu keluar bau wangi tu kan. Dia ambil, dia pergi dekat tu, dia tiup dekat si Umayyah. Dia pergi tiup.
tiup keliling. Dia kata, kenapa kau tiup aku je ni? Dia kata, setanggi untuk orang perempuan. Aku tiup kamu ni biar nampak kamu ni pondan. Selamba dia buat macam tu. Umayyah ni, Allah, kau orang cindukan aku. Jam lah dia last sekali pergi perang. Pergi perang, duk perang-perang lawan Islam. Nampak ke Bilal. Bilal kejar pakai mat hari tu. Duk tujuan Muhammad ni pegang lama dah. Kejar mati. Orang nama Umayyah bin Khalaf. Mati. Umayyah bin Khalaf ni orang kafir lah. Esko kerajaan negeri Mekah pada masa tu. Tadi dia pergi perang, tapi bukan kerana perang nak menegakkan kekafiran. Dia pergi perang sebab apa? Sebab orang nak kutuk dia. Orang Islam perang macam tu juga. Ada kat dia pergi perang ni bukan kerana Allah Ta'ala. Sebab pergi perang. Kalau aku tak pergi perang, nanti orang kata aku penakut. Aku pergi perang. Ada. Dan ada juga orang berperang, kenapa? Sebab nak menegakkan perkauman Arab. Dan Nabi Muhammad terus menyatakan, man qatala li kalimatillahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi, dialah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh, amalan ni adalah baik, tetapi dalam beberapa keadaan amalan juga boleh jadi tak baik. Walaupun dilihat sebagai baik. Ingat, kita ni semayang baik, semayang, tapi lepas subuh pun nak semayang bak dia, tak jadi baik dah. Walaupun semayang tu baik. Puasa ni baik, tapi kalau satu Syawal pun terlajak nak puasa, dah tak jadi tak baik. Semayang ni baik, tapi kalau semayang nak tunjuk ke orang, jadi tak baik. Semayang kerana riak. Kadang-kadang kita buat amalan ni, Syekh, kita menyandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal benda tu tidak pernah pun dibuat oleh Nabi. Itu pun jadi tak baik. Ini pesan. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni, dia buat satu amalan, dia kata ini amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu tak? Oh, silap. Jangan. Kalau benda tu tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali kita kata itu amalan Nabi. Jangan. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah sebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang telah melakukan dusta terhadap aku, dia telah menempah satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh minta maaf. Ni kawan-kawan kita jemaah tabligh. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita, dia keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Keluar ni bagus, tapi jangan sekali-kali kata itu amalan Rasulullah. Jangan. Anda pesan elok-eloklah. Anda sendiri keluar, anda belajar Pakistan, nak keluar setahun keluar, tahu, main-main dulu. Aku keluar setahun, berjalan puasa labat, revin, habis pergi berjalan masa tu. Habis masih 3 hari pergi. Serius anda bagi tahu, dalam kita keluar tabligh ni memang memberi kesan pada hidup kita. Kita pergi tu rasa, ya Allah, di semangat kita tu ada. Tapi yang silapnya, kadang-kadang dia boleh kata keluar 3 hari itu amalan Rasulullah, yang tu salah. Dia boleh kata keluar 40 hari itu amalan Rasulullah, itu salah. Dia boleh kata keluar 4 bulan itu amalan Rasulullah, tak betul. Nabi Muhammad tak pernah pun keluar. Nabi Muhammad tak pernah keluar 3 hari, tak pernah keluar 40 hari, 4 bulan. Nabi tak pernah buat. Datang mana keluar 3 hari, 40 hari, itu semua ijtihad yang datang daripada Maulana Ilyas Kandalawi, ulama India tu lah. Di India ni dilema pada era tu, betul. India memang dilema. Bila datang ingin penjajah, pergi jajah negara dia orang, ada yang kaki lawan, ada. Antara yang lawan ni macam Tok Guru kepada Tok Guru ni Aziz tu, Maulana Hussein Ali Madani. Dia ni lawan British gila-gila punya lawan, sampai masuk penjara. Orang British ni dia benci orang berjanggut. Dia ni boleh janggut panjang-panjang, punya panjang janggut dia sampai janggut dia sila beleka kat riba dia. Punya panjang janggut. Sebab apa? Nak lawan British. Disebabkan orang British benci janggut, aku berjanggut, biar padan ke British tu. Dia lawan-lawan lah sekali masuk penjara, tak pesan. Masuk penjara. Nama penjara tu Asiru Malta. Malta. Dekat India ada tempat nama Malta. Di dalam penjara tu, Malta ni kalau kat Malaysia ni, Kemunting lah. Duduk Kemunting. Ini ulama-ulama di India yang kaki lawan. Ada lagi ulama, dia nak lawan tapi tak berani. Dia nak lawan tapi aku ni tak kuat masuk penjara ni lu. Ikut aku ni. Antara lah Maulana Ilyas Kandalawi. Dia tak berani nak lawan, tapi dia fikir macam mana nak bagi orang India ni boleh dekat dengan Islam. Antara tindakan dia orang adalah dia ajak orang pergi sembahyang Jumaat. Nampak? Dia ketuk pintu orang, jom pergi sembahyang Jumaat. Okeylah, tak boleh nak buat besar-besar. Paling komang pun ada benda kau buat. Dia fikir yang tu. Okeylah. Daripada kita tak buat apa. Yang Muhammad tu ada apa dia buat. Dia pergi lah. Antara dia buat, dia ajak orang keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Dan itu adalah pandangan yang dikeluarkan oleh Maulana Ilyas. Sekali-kali tidak disandarkan kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada.
3 hari datang mana, 40 hari datang mana, 4 bulan datang mana. Semua tu hasil daripada pandangan-pandangan yang disandarkan kepada tindakan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Keluar 3 hari. Umar Al-Khattab satu hari sembang dengan seorang perempuan. Perempuan sembang dengan seorang sahabat nama Ka'ab bin Su radhiyallahu anhu. Dia sembang, tiba-tiba datang seorang perempuan. Umar, suami aku baik, malam tahajud, siang puasa. Umar kata, bagus, bukan senang dapat suami macam tu. Perempuan bila dengar, apalah Umar, tak puas hati, kerap pusing terus pergi. Kata Ka'ab, apalah kamu Umar. Perempuan tu perempuan muda, dia cerita masalah dia, bukan dia puji sangat suami dia pun. Loh, aku tak perasan. Lambat faham Mamat ni, lambat faham. Mana-mana pun ada lambat faham ni. Dengar kuliah kan, Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Azhar Idrus punya kuliah, power punya lawak. Dengar ceramah kongkang gelap, seorang tak gelap. Bila muka kering dia. Bila dia gelap masa sembahyang Isyak, lepas Isyak dia gelap. Kenapa dia tak gelap? Anak baru faham. Teruk dia. Main teruk Mamat ni kan. Dia nampak faham Jadi ceritanya Umar ni tak faham. Bila sekarang bagi tahu, ya aku baru perasan. Dia bagi balik datang. Dia datang. Umar tanya, betul ke kamu cerita masalah suami kamu? Betul. Sebenarnya itu tujuan aku untuk bagi tahu kamu. Okey, macam inilah Ka'ab, kau jatuhkan hukuman pada suami perempuan ni. Katanya Umar pada Ka'ab, kata siapa aku tak layak. Aku ni mufti. Tidak. Majlis fatwa kebangsaan jauh sekali. Tak ada lantik doktor pun tak ada. PhD pun tak sempat nak belajar. Dah aku kagum dengan firasat kamu yang hebat tadi. Ka'ab besok kata, okey, kalau kamu dah izin aku jatuhkan hukuman. Suami perempuan ni dibenarkan bertahajud selama 3 hari dan berpuasa 3 hari, dan haram dia bertahajud dan berpuasa pada hari yang keempat. Haram. Umar kata, mana hukum kamu rembat ni? Pelik ni, haram-haram puasa, haram sembahyang tahajud ni, mana kamu dapat ni? Kata Ka'ab bin Su, aku berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulatha wa ruba'. Kawinilah perempuan itu 2, 3 ataupun 4. Kata Nabi, katanya Ka'ab bin Su. Jadi lelaki ni macam kahwin 4. 3 hari tu tahajud dia tu macam 3 orang bini, yang keempat tu giliran bini dia. Umar kata, lah yang ni lagi A daripada yang tadi. Yang tadi A dah, yang ni A+. Yang ni lagi power punya A, yang ni A. Umar kata, disitulah dalil keluar 3 hari. Disitulah dalil keluar 3 hari. Nampak? Bukan Nabi keluar. Itu bukan Nabi keluar, itu dia ijtihad daripada apa yang dikeluarkan pandangan oleh Ka'ab bin Su radhiyallahu anhu. Satu. Yang keluar 4 bulan, kisah Umar Al-Khattab. Satu malam dia berjalan pergi rumah-rumah rakyat. Umar ni seorang khalifah yang adil. Dia tak boleh dengar cerita pasal rakyat dia miskin. Dia tak boleh dengar dengan rakyat-rakyat lapar. Dia tension. Dia akan pergi jumpa rakyat tu, dia akan tolong. Satu malam jalan-jalan sampai kat satu rumah, dia pergi duduk berehat, dia dengar perempuan tu cakap. Seorang perempuan dalam rumah tu cakap. Perempuan tu baca satu pepatah, satu syair Arab. Dia baca, dia kata, suami aku pergi berjihad di jalan Allah SWT untuk memenangkan Islam. Aku duduk sini seorang-seorang. Kalau tak kerana aku ni takut dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya katil rumah aku sudah bergegar, aku berzina dengan lelaki lain. Umar bila dengar meremang mulut rumah. Apa hal budak perempuan ni? Umar balik pergi panggil anak perempuan, dia bernama Hafsah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Masa tu Nabi Muhammad dah wafat kan. Kita tanya, Hafsah, suami kamu ni lah agak-agak lah kalau tinggalkan kamu ni berapa lama boleh tahan agak-agak? Hafsah ni kata, teringat bapak aku khalifah. Kalau bukan khalifah, mampu aku tak jawab. Segan nak jawab. Tapi sebab bapak aku khalifah, aku nak jawab. 4 bulan cukup. Lebih tak boleh merapu. Kata Hafsah. Bila Hafsah cakap macam tu, Umar balik. Umar isytihar pada kerajaan. Ni orang pergi berjihad fisabilillah, 4 bulan pergi, balik kerja orang lain pula, shift orang lain pula, 4 bulan. Di situlah datangnya dalil keluar 4 bulan. Sebab adapun keluar 40 hari bersandarkan pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak lemah sanad dia. Hadis lemah, dhaif. Nabi Muhammad pernah sebut, barang siapa yang telah meninggalkan, barang siapa yang tidak pernah meninggalkan 40 hari takbiratul ula bersama dengan Pak Imam, dia akan terselamat daripada penyakit nifaq munafik. 40 hari tidak tinggal takbiratul ula. Kebetulan takbir yang mula-mula tu bukan ula sahur ni. Ula ni yang mula-mula tu bahasa Arab tu, ula tu. Takbiratul ula, takbir yang mula tu. Dia tak tinggal selama 40 hari, orang macam ni akan terselamat daripada munafik. Maulana Ilyas ni fikir, macam mana nak bagi orang ni boleh dapat takbiratul ula selama 40 hari? Dia pun ajaklah keluar 40 hari. Duduk dekat masjid, tidur dekat masjid 40 hari. Awal waktu, nampak?
Itu tujuan dia. Bermakna itu ijtihad, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Problem kita nak buat satu amalan baik. Bila kita buat amalan baik, pahala ada. Tapi kadang-kadang dengan amalan baik, bila salah tindakan, salah niat, jadi dosa pula. Benda tu tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa. Nabi Muhammad pernah sebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang siapa yang melakukan dusta terhadap aku, dia telah menempah satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat sedih syekh. Kita nak keluar, tafadhal. Anak pun rahim sangat kawan-kawan kita nak keluar. Silakan. Bagus untuk mentarbiah diri, untuk kita nak jadi orang baik, nak jadikan kita ni sebagai orang yang komitmen dengan solat berjemaah. Tafadhal, silakan. Tapi satu benda, jangan sekali-kali kata itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Dan rupa-rupanya yang dikatakan amalan baik itu tak semestinya baik adalah apabila niat kita tak baik. Antaranya hadis yang kita baca. Berjihad jalan Allah ni baik. Berjihad jalan Allah ni cukup baik. Pahala dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi problemnya apa dia? Problemnya bila dia berjihad bukan kerana Allah. Dia berjihad kenapa? Sebab kerana perkauman. Kerana berjihad dia nak biar orang pergi kata ana jari'un, aku ni seorang pemberani. Disebabkan dia macam tu, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala panggil malaikat, pergi cepuk Muhammad ni. Jatuh dia, malaikat pegang kaki dia, tarik eret, balik masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita berat. Dan benda ni kita kena berhati-hati sebagai orang Islam. Jihad tu satu part. Benda lain pun serupa lah. Nak pergi demo lepas ni, contoh. Ini kan ada demo hari ni kan? Ke korang tak tahu? Tak baca surat khabar ke? Kan, ni contoh ada demo, kita nak pergi. Pergi tak ada apa pun, bagus pergi. Kita pergi ni sebab apa? Sebab kita nak menegakkan keadilan, kita nak supaya rakyat-rakyat dapat hak dia sebagai pengundi. Itu kita minta kan? Baguslah tu. Itu hak kita. Memperjuangkan hak itu adalah satu tanggungjawab yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Dan kita kena usaha supaya hak ini akan tercapai. Ini sikap kita sebagai orang Islam. Sebab Nabi Muhammad pernah sebut, i'tiqul la bihaqqil haqqah. Berikan hak kepada mereka yang berhak. Kalau kita tak dapat hak, kita nak hak kita, perjuangan untuk mendapatkan hak, dan kita pula mati masa nak dapatkan hak, mati kita syahid. Tetapi masa kita pergi itu bukan kerana Allah. Kita pergi itu bukan kerana Allah, kerana lain. Kenapa begini? Saja tengok ramai awet, mana tahu awet pula cun-cun. Sedap contoh kan. Niat pun dah tak baik, kita tengok awet. Boleh fikir macam tu kan. Ataupun dia pergi dengan niat-niat yang lain, bukan kerana Allah. Contoh pergi, mati tak pasal. Mati katak lah kau. Mati standard Ibrahim Ali ni mati. Faham tak? Jangan. Kita nak pastikan apa tindakan kita mesti kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mati kerana Allah Ta'ala, barulah kita dikira sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Insya-Allah. Dah sekolah. Wallahu a'lam. Ni ada dulu 3 soalan. Salam Ustaz, apakah hukum menghafaz Al-Quran? Apa hukum Al-Quran? Hukum Al-Quran ni ada ketika jadi wajib, ada ketika jadi sunat. Yang jadi wajib ni adalah menghafaz surah Al-Fatihah. Yang itu wajib. Sebab bila kau semayang, kau tak reti baca Fatihah, semayang kau tak sah. Semayang itu adalah wajib. Tidak sempurna semayang. Yang wajib itu kecuali dengan baca Fatihah. Maka baca surah Al-Fatihah itu juga adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna sesuatu benda yang wajib kecuali dengan benda itu. Maka buat benda itu juga adalah wajib. Semayang tu wajib. Dan semayang ni antara rukun-rukun adalah kena baca surah Al-Fatihah. Dan kita tak reti baca Fatihah, ketika itu belajar ataupun hafal surah Al-Fatihah adalah wajib. Adapun kita hafal surah-surah biasa ni sunat. Apa Quran sebiji kan, sampai ingat sebiji Quran. Kita hafal Quran sebiji itu hukumnya adalah sunat. Gitu insya-Allah. Dan kalau kita lupa, adakah dosa besar? Ada orang nak bahas. Orang hafal Quran lepas tu dia lupa, adakah berdosa besar? Jawabnya tidak berdosa besar. Tidak berdosa besar. Kalau kita hafal Quran kita lupa, dia tak berdosa sebenarnya. Data ada orang kata dosa, memang ada hadis yang menyatakan dosa. Tapi hadis itu bukan merujuk kepada lupa yang kita baca ingat, baca lupa ni. Maksud lupa di sini adalah kita hafal, lepas tu kita buat tindakan yang boleh merosakkan pandangan orang terhadap orang hafal Quran. Itu maksud dia. Faham? Orang hafal Quran ni dia ada satu image. Orang tengok, oh inilah Quran. Quran berjalan orang panggil. Tiba-tiba orang hafal Quran pergi main game. Tak gila jadi dia. Bagus main game pula dekat the store kat atas. Saya pakai jubah lagi. Kau faham? Betul tak? Bagusnya budak hafal Quran. Jadi ada. Ustaz kan jadi rosak. Jadi ayam ni katakan berdosa besar tu. Kalau kau hafal Quran, image kamu Quran, tiba-tiba kamu berzina. Rosak tak gagak image hafal Quran?
Yang jadi dosa tu. Adapun kalau kita baca Quran, kita hafal, Syekh, manusia sifat ni mesti lupa. Sifat manusia ni mesti lupa. Innal insana la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia ni tak akan lari daripada salah dan lupa. Itulah hakikat manusia. Kalau kita baca Quran, kita lupa, kita tidak berdosa besar. Tapi usahalah, ingat, janganlah ustaz kata tak berdosa besar, lepas ni kita tak payah ulang. Janganlah macam tu. Jangan. Tapi hukum kata dosa besar tu tidak. Yang dimasukkan lupa di sini dalam hadis itu adalah merujuk orang yang melakukan tindakan dan tidak sesuai dengan Al-Quran, menyebabkan Al-Quran pula terfitnah, berfaktorkan dia. Yang tu yang dikatakan haram. Dosa besar bila lupa Al-Quran. Gitu insya-Allah. Jadi macam mana? Hafal Al-Quran. Tak banyak, sikit insya-Allah. Okey, ustaz minta ulas penggunaan nama Allah oleh penganut agama lain. Ini banyak dah nak kupah mana-mana tempat pun. Ana secara peribadi ana bersetuju penggunaan kalimah Allah kepada orang bukan Islam. Bukan ana suruh, Quran sendiri suruh. Isu ni dah berlaku pada 12 hari bulan 1 2010. Orang lupa agak. Ana ingat sebab tu tarikh lahir ana hari ni. Hari ni aku masuk 31 tahu tak? Lepas ni kena buat kek lah jamu aku. Okay. Cerita dia sekarang 12 bulan 1 2010. Ingat tak dulu orang bergaduh isu kalimah Allah. Dia bergaduh ni, teruk tau bergaduh ni. Boleh ke tidak. Sampai Dr. Yusuf Al-Qaradawi terpaksa buat keluar satu statement isu kalimah Allah untuk orang Malaysia. Qaradawi buat satu statement. Statement Qaradawi tu keluar pada 23 hari bulan Januari 2010. Anda simpan lagi statement dalam bahasa Arab. Statement Qaradawi, cerita dia. Penggunaan kalimah Allah ni, dia sampai berlaku satu debate dekat rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia panggil lah pokok cerdik pandai, pensyarah-pensyarah universiti, Dr. Profesor Kamal Hassan, Dr. Noman Uti, Cikgu Azmi Terah ni main bincang pasal boleh ke tidak nak guna kalimah Allah pada orang bukan Islam. Dan anak hari tu dijemput secara peribadi. Ada individu jemput secara peribadi, boleh pergi. Anak pergi, alhamdulillah dijemput. Pergi tu ramai dia bercakap, Profesor Kamal Hassan asal tak setuju. Saya tak setuju penggunaan kalimah Allah pada orang bukan Islam. Dia bagi hujah dia 1 2 3 4. Mari pula kedua, mari ketiga. Zonodin pun ada masa tu. Zonodin ada masa tu. Cuma dia tak cakap begitu kan. Jadi dia bercakap bila dia bercakap semua, Khalid Jaafar ni orang PKR. Dia cakap kan, Ustaz, cakap Ustaz. Ish, anak kata segan semua orang bijak-bijak aku kat sini ustaz biasa. Ni semua doktor-doktor ni PhD. Doktor-doktor PhD. Kita PhD Pondok Haji Dolah. Mana sama dengan PhD lain. Ni kena suruh bercakap. Anak kata aduh nak bercakap tak nak. Alah cakap dulu apa dia orang. Kata Pak Khalid. Anak okeylah fine, anak pakai cakap. Anak kata hujah anak yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebut innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Islam ni ajar hak keadilan. Apa makna keadilan? Allah Ta'ala memberikan hak pada mereka yang berhak. Kalau itu ada dalam agama diorang, kita kena bagi. Sebab itu dalam agama diorang. Kita pergi kat negara barat, tiba-tiba orang barat tak bagi kita mengamalkan agama kita. Mengamuk kita, Syekh. Apa hal bagi aku mengamalkan agama aku kan? Supaya juga diorang ada dalam agama diorang. Bila diorang minta, kita kena bagi. Sebab ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Allah Taala memberikan hak pada mereka yang berhak. Satu. Yang kedua, dalam kaedah Islam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Nabi Muhammad kata barang siapa yang nak bersumpah, dia kena bersumpah dengan nama Allah ataupun diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita andaikan Malaysia ni sebagai negara Islam. Islam betul lah. Macam kita ni bukan negara Islam. Kita negara ke-Islam-Islaman. Bukan negara Islam, negara ke-Islam-Islaman. Tahu beza dia? Kuning betul. Ke-kuning-kuningan, tak berapa nak kuning lah. Islam betul. Ke-Islam-Islaman, tak berapa nak Islam. Islam tu adalah tapi tak berapa nak Islam. Ni kata negara ke-Islam-Islaman. Contoh, negara kita betul-betul absolute Islam. Mahkamah yang paling tinggi mahkamah syariah. Mahkamah sivil, mahkamah yang berada di bawah mahkamah syariah. Kita sekarang, mahkamah yang nombor 1 tu mahkamah sivil. Mahkamah syariah di bawah mahkamah syariah. Mahkamah syariah di bawah mahkamah sivil kan? Kalau ikut betul-betul mahkamah Islam, mahkamah nombor 1 ni syariah. Yang bawah tu sivil. Orang bukan Islam dibicarakan dalam mahkamah syariah. Hanya dalam pak-pak keagamaan tertentu, agama dia orang dia dibicarakan dalam mahkamah sivil. Itu undang-undang Islam. Faham? Contoh, kalau sekiranya kita melakukan tuduhan kepada orang bukan Islam, datangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti. Tiba-tiba kita datangkan bukti, siap dah. Dia nak mempertahankan diri. Wal yaminu 'ala man ankara. Bersumpah bagi orang yang ingkar. Ini kaedah Islam. Kita tuduh, orang kafir, kau mencuri.
Tiba-tiba kata aku tak mencuri. Aku datang bukti ni, bukti kau mencuri. Last kali hakim ni kata, okey, sekarang orang dah tuduh kau. Dah bukti pun dah cukup. Macam mana kamu? Nak pertahankan diri? Ya, nak pertahankan diri. Pertahankan diri nak bersumpah. Dia nak bersumpah dengan nama siapa? Si kafir tu nak bersumpah dengan nama siapa? Nak guna nama Tuhan dia ke nak guna nama Tuhan kita? Agak-agak macam mana? Bagi soalan tu penat nak jawab. Kita pun nak jawab dengan nama siapa? Kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang nak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah ataupun diam, kata Nabi SAW. Dan yang ketiga dalam surah Al-Maidah ayat 106, Allah Ta'ala cerita dekat kita satu kisah berlaku berkait dengan seorang lelaki yang bernama Budail bin Abi Maryam. Dia ni buat bisnes bersama dengan dua orang Kristian. Dua Kristian ni pula pergi berniaga dengan Budail dekat Syria. Sampai kat Syria sakit, bawa pada kematian. Dekat-dekat nak mati tu dia tulis keping surat segala list segala harta-harta dia. Dan dia bagi kepada dua Kristian. Dia kata kalau aku mati, harta ni hantar kepada anak bini aku dekat Madinah dan tunjuk list ni sekali. Matilah Budail, mayat pun ditanam di Syria. Dua Kristian ni pun balik ke Madinah bagi harta. Semua barang ada, hanya satu barang yang tak ada. Al-ina'u min fiddah, satu bekas daripada perak, ada tulisan emas di keliling. Yang tu yang tak ada. Korang kata mana barang bapak aku? Mana? Yang tu? Tak tahu. Korang curi? Tak tahu. Korang curi? Tak tahu. Korang curi? Tak tahu. Nabi Muhammad diberitahu, Nabi Muhammad datang. Mana barang? Tak tahu. Nabi Muhammad jam, macam mana nak jawab? Allah Ta'ala pun turun Al-Quran. Allah Ta'ala kata, fayuqsimani billah. Kedua-dua Kristian itu hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Quran suruh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila orang kafir minta, kita kena bagilah. Quran suruh. Kita tak nak bagi. Itu masalah kita, bukan masalah Quran. Nampak? Itu masalah kita, bukan masalah Quran. Anda bagi hujah hari tu. Bila anda bagi hujah, antara yang ubah pandangan tu Profesor Kamal Hasan. Profesor Kamal Hasan dia telefon Dr. Nur Manuti. Lepas tu Dr. Manuti ni baik dengan Dr. Manuti telefon Nana. Dia cerita Prof Kamal Hasan tukar pandangan. Asal tadi dia berdebat tak setuju, dia diam. Lepas dengar entah punya hujah, dia kata nak tukar pandangan ni. Berubah pandangan Profesor Kamal Hasan. Dan antara lain yang tukar pandangan pada masa tu Dr. Sidi Fadil. Sidi Fadil pun asal tak setuju. Sampai pergi berdebat kat Kelantan isu kalimah Allah. Ana antara pendebat hari tu, Ana Profesor Dr. Sidi Fadil, Dr. Nur Manuti dengan Dr. Allah Kelantan, Johari Mat. 4 orang doktor. 3 orang doktor, aku seorang bukan doktor. Yang 3 orang tu semua PhD. Aku pun PhD lah, pondok Haji Dolar ni. Nak bagi hujah. Ana bagi hujah Ana bila Dr. Sidi Fadil dengar, dia kata boleh hormat pandangan ni. Ni cerita isu kalimah Allah yang berlaku 3 tahun lepas. Isu kalimah Allah. Hari ni keluar balik. Isu kalimah Allah nak diberikan pada orang bukan Islam ataupun tidak. Tapi ada orang timbul persoalan, dia kata Allah yang digunakan oleh orang Islam, Allah yang digunakan oleh Quraisy tak sama. Memang tak sama. Kalau sama dah jadi Islam ada orang tu. Betul tak? Bahkan Allah Ta'ala mengakui memang Allah yang diorang faham dengan kita faham tak sama. Allah mengakui. Allah Ta'ala sebut Quran dalam 2-3 ayat. Yang pertama Allah Ta'ala sebut wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Allah Ta'ala kata, telah berkatalah orang Yahudi Uzair itu anak Allah, dan berkatalah orang Nasrani Isa itu anak Allah. Maknanya Allah Ta'ala hakui dah yang diorang tu mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Satu. Yang kedua, turun surah Qul Huwallahu Ahad tu. Itu ke Kristian lah semua tu. Allah Ta'ala 3 ke 4 ke 8 kena berdebat. Allah Ta'ala Qul Huwallahu Ahad. Nak jawab Kristian lah tu. Nampak? 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu 3 daripada 3. Maknanya Allah Ta'ala telah mengakui penggunaan kalimah Allah yang salah faham digunakan oleh orang kafir ni dalam Quran. Allah Ta'ala cerita memang cara dia orang faham dengan kita faham tak sama, dan Allah Ta'ala pun akui benda tu memang tak sama. Tapi dia orang nak guna dan ada dalam agama dia orang, kita kena bagi, sebab itu memang ada dalam agama dia orang. Syekh, Ana punya isteri nama Salmi, isteri Ana. Tapi kalau ada kawan kita nama bini dia Salmi, takkan Ana nak marah kot. Tak boleh, Salmi aku seorang dia boleh guna. Gila cakap macam tu. Orang nak guna dia pasal lah nama dia bini dia Salmi, kita pergi marah. Salmi aku seorang dia punya. Tak boleh. Salmi aku. Salmi kau lah. Salmi kau tu lain, Salmi aku ni lain. Faham tak? Allah Ta'ala kita ni lain. Allah yang ada kat Kristian tu lain, Yahudi tu lain. Yang pastinya namanya tetap Allah gitu. Cuma macam mana nak beza? Nak cadangkan orang Islam dia sebut Allah sama selalu. Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala selalu.
Sebab Kristian, Allah Kristian tak ada Ta'ala. Cun selalu. Senang insya-Allah, mudah insya-Allah. Dan ada orang timbul pula satu persoalan, kalau kita bagi bimbang, dia orang gunakan untuk diayah. Yang ni yang paling kita ada bimbang. Nanti dia orang da'iyah kita, dia orang murtadkan kita lah, apalah, macam-macam alasan dia buat lah. Kalau kita bimbang